السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى، رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. Kepada kaum Samud, Allah Ta'ala utuskan saudara mereka Nabi Saleh. Tugas yang sama, itu mentadbirkan wahyu. Yang mana kandungan wahyunya berbunyi, qala, kata Nabi Saleh, ya qaumi ibudullah, wahai kaumku, hendaklah kamu beribadat hanya kepada Allah. Wahidullah fil ibadah, kamu hendaklah mentauhidkan Allah dalam ibadah. Sebab apa? Sebab apa tauhid? Ma lakum min ilahin ghairuhu, tidak ada lagi bagi kamu ilah lain untuk kamu suruh, untuk kamu puja, untuk kamu lakukan ibadat, ghairuhu, selain daripadanya. Ini makna tauhid pada ibadat. Mana kalau ada ilah lain, campur pun tak apa. Nak ibadat kadang-kadang kepada Allah, nak suruh wali-wali pun tak apa, nak suruh nabi-nabi pun tak apa, nak suruh malaikat atau jin pun tak apa, jika ada ilah lain, jika ada tempat pergantungan yang boleh menyelesaikan masalah yang lain. Jadi mentakkidkan makna ubudullah itu atas maksud tauhid, jumlah ta'liliyah. Ma lakum min ilahin ghairuhu, ini jumlah ta'liliyah, yakni tidak ada lagi bagi kamu ilah lain ghairuhu, selain padanya. Mana kalau ada ilah lain boleh, yakni tidak ada ilah mana yang memiliki sifat ketuhanan, sama ada diberi oleh Allah atau perkara-perkara yang dikira luar biasa. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum, sesungguhnya telah datang pun kepada kamu dalil mukjizat daripada Tuhan kamu. Aku ni sebagai rasul, dan apa yang aku sampaikan ini daripada Allah. Contoh mukjizat, hadhihi naqatullah, ini adalah unta betina Allah. Allah keluarkannya daripada batu untuk kamu, ayatan, sebagai satu bukti. Allah berkuasa membuktikan aku ni adalah pilihan dia sebagai Nabi. Oleh kerana itu, selain daripada dia sebagai mukjizat, fadharuha, maka kamu jangan ganggunya. Biarkan unta ini takul, bebas makan, meragut, fi ardillah, pada bumi Allah, mana pada padang rumput yang Allah Ta'ala jadikan dia halal. Dia nak pergi ke mana-mana, biarkan, jangan ganggu. Maknanya dia sebagai mukjizat satu perkara. Yang kedua, Allah beritahu jangan ganggu dia.
Biarlah dia naik duduk ke mana dia nak pergi. Dia nak pergi makan rumput mana-mana, padang Allah Ta'ala. Wala tamassuha bisu, jangan kamu menyentuhnya dengan bisu. Jangan kamu menyentuhnya dengan perkara-perkara yang buruk. Yakni jangan kamu ganggu dan menyakitinya. Jangan kamu ganggu dan menyakitinya. Kalau ganggu, fayakhudhakum adzabun alim, dan saya akan menimpa kamu azab yang sangat pedih. Dia mukjizat, dia juga ujian daripada Allah. Kamu dah tengok mukjizat ini. Unta betina, dia keluar daripada batu. Jadi biarkanlah dia duduk dengan cara dia, jangan ganggu. Cuma satu lagi kita dah baca sebelum ni, giling aminu. Dia bebas nak pergi meragut di mana-mana, padang. Yang kedua, giling aminu, hari ni, hari unta minu, kamu tidak boleh. Esok gilingan kamu. Gila-gila. Wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di 'ad. Dan hendaklah kamu ingat Allah Ta'ala jadikan kamu ini makhluk baru yang mengganti kaum Ad yang telah hancur. Kamu Allah jadikan generasi baru sebagai pengganti bagi kaum Ad yang telah hancur. Wa bawwa'akum fil ardi, dan Allah Ta'ala menempatkan kamu di suatu daerah. Itu daerah Madain. Dan di daerah itulah tattakhiduna min suhuliha qusura. Kamu telah bina di atas tanah-tanah yang rata qusura, istana dan mahligai yang tinggi-tinggi. Mana tanah rata kamu bina bangunan tinggi-tinggi. Itu kebolehan kamu. Wa tanhitunal jibala buyuta, dan kamu boleh memahat, membina dengan cara pahat akan gunung-gunung menjadi rumah-rumah dalam gunung. Dua-dua itu adalah merupakan keistimewaan yang Allah bagi kepada kaum Samud. Fadhkuru ala Allah, maka kamu kena kenangkan segala nikmat-nikmat Allah. Wala ta'thaw fil ardi mufsidin, dan jangan kamu bergerak bebas di muka bumi ini dengan melakukan kerosakan. Dengan melakukan kerosakan. Kerosakan maknanya tidak mematuhi syariat. Tidak mematuhi syariat. Baik di segi akidahnya maupun di segi amalannya. Jangan kamu bergerak bebas dengan keadaan kamu melanggar syariat. Itu makna rosak. Rosak manusia kerana bercanggah dengan syariat. Orang kaya raya dan ketua ataupun pemuka-pemuka berkata macam mana? Qala al-mala'ul ladzina istakbaru min qaumi. Berkata pembesar-pembesar, pemuka-pemuka yang sombong min qaumihi, di kalangan kaum Nabi Saleh. Lil ladzina istud'ifu, kepada golongan yang daif, daripada golongan bawahan. Yakni liman amana minhum, kepada golongan yang daif yang beriman. Golongan daif pun dua golongan. Golongan da'i yang kufur syirik pun ada, golongan da'i yang beriman pun ada. Semua rata-rata pengikut Nabi Saleh kebanyakannya jenis golongan yang da'if yang bawahan. Jadi mereka pembesar ni dia kata kepada golongan yang beriman yang da'if. Ata'lamu, dia kata kamu yakinkah anna salihan mursalun min rabbih, bahawa Saleh itu rasul yang dipilih oleh Tuhan. Kamu semua yakinkah? Qalu, kata mereka lagi. Qalu, kata pengikut Nabi Saleh, orang bawahan yang miskin, yang daif, kata mereka, inna bima ursila bihi mu'minun, bahawa kami tentang perkara yang dia diutuskan untuk menyampai, kami betul-betul beriman. Mas ini maknanya akidah tauhid, bahawa kami tentang perkara tauhid yang diutuskan Nabi Saleh untuk menyampaikannya, kami beriman. Maknanya bukan saja kami beriman kepada Saleh, bahkan kami beriman perkara yang paling penting yang disampaikan oleh Saleh alaihi wassalam, itu mentauhidkan Allah. Kami juga beriman. Jadi sini. Ini satu bentuk ringkasan. Maknanya bukan saja dia sebagai Nabi aku terima. Apa yang dia sampaikan yang paling penting, tauhid itu pun juga aku terima. Siapa kata ni? Pengikut bawahan.
Makna walaupun bawahan, tapi kepahaman agama sempurna. Bawahan tu di segi darjat kehidupan, di segi akal, di segi kewarasan, dia adalah ulul albab, dia adalah sebenarnya yang diberi kefahaman yang sebenar. Setelah dijawab begitu, qala alladhina istakbaru, berkata golongan yang sombong daripada golongan besar, daripada golongan atasan, inna billadhi amantum bihi kafirun, bahawa kami pula terhadap perkara tauhid yang kamu terima, kamu beriman itu, kami engkar. Betul-betul berlawan. Dia orang besar, kenamaan, berkedudukan tinggi dalam masyarakat. Tidak semestinya orang yang berkeadaan begitu waras, tidak semestinya. Tak semestinya dia yang berkedudukan besar ada pengaruh ulul albab. Dia juga ulul albab, tidak juga. Tengok Allah adakan dalam jumlah ayat. Qala alladhina istakbaru, kata orang yang sombong. Sombong menerima kebenaran. Sedangkan kedudukan dia dalam masyarakat sangat tinggi. Dia orang yang ternama, orang yang dihormati. Dia kata, inna billadhi amantum bihi, bahawa kami pula terhadap apa yang kamu percaya, iaitu tauhid, kafirun, kami engkar. Kami tak boleh terima. Begitulah satu bentuk maknanya perbualan yang berlaku di antara pembesar dengan orang bawahan yang beriman. Akhirnya fa'aqarun naqah, mereka telah membunuh, menyembelih unta betina itu, unta betina mukjizat. Menyembelih unta betina, dia tidak ada masalah. Dia menyembelih mukjizat itu masalah. Menyembelih unta orang lain adalah dendanya. Ada denda. Boleh bayar. Tapi dia sembelih sekarang ni bukan unta betina biasa. Dia telah menyembelih mukjizat. Mana dia menghina syiar, lambang kudrat Allah. Jadi menyembelih pada masa ni, menyembelih yang ini menghina syairillah, lambang kudrat Allah. Allah zahirkan unta itu daripada kudrat dia. Tiba-tiba mereka menyembelih. Setelah dia nasihati, wa'atau an amri rabbih, mereka derhaka, melanggari arahan Tuhan mereka supaya jangan ganggu. Wa qalu, mereka berkata dengan penuh sombong, dia kata, ya Saleh, hei Saleh, i'tina bima ta'iduna, datangkan kepada kami azab yang kamu selalu janjikan kepada kami. In kunta minar mursalin, sekiranya benar-benar kamu ni rasul, minta, bawa marilah azab. Natijahnya, fa'akhadatmus harjfatu, fa'akhadatmur rajfatu, maka mereka diazab oleh suatu gegaran yang besar. Dalam tafsir sebut, sekaligus berlaku. Rajfah ni maknanya gegaran, gempa bumi daripada bawah, sayhah, tempikan yang kuat daripada atas. Sekaligus. Dalam ayat lain, sayhah, tempikan yang sangat kuat. Yang ayat ni pula, rajfah, gegaran yang sangat kuat. Maknanya berlaku serentak. Dalam masa gegaran berlaku, tempikan yang sangat kuat pun berlaku. Jadi, fa'akhadatkumur rajfah, lalu mereka diazabkan oleh rajfah, gegaran. Fa'asbahu fi darihim jathimin, jadilah mereka itu setelah berlakunya gegaran dan juga tempikan yang kuat, fi darihim, dalam runtuhan bangunan-bangunan hebat mereka itu, jathimin, mati bergelimpangan. Mana semua menyembah bumi, hancur. Fatawalla anhum, lalu Nabi Saleh berpaling daripada mereka. Cuma bila ni berpaling? Selepas azab atau sebelum? Ulama tafsir sebut, berpaling ni sebelum itu. Sebelum kehancuran tu, dia telah berpaling meninggalkan kaum. Itu kaedah. Di mana azab akan ditimpa kepada mana kaum, Nabi dan orang beriman diminta asingkan. Supaya jangan ada sesiapa pun dari kalangan beriman. Nak membuktikan bahawasanya hukuman ini untuk mereka sahaja. Jadi fatawalla anhum, sebelum itu Nabi SAW telah berpaling daripada mereka, meninggalkan mereka. Wa qala, dan masa itu dia kata, ya qaumi, wahai kaumku. Mana kesedihan yang diluahkan oleh Nabi Saleh. Laqad ablaghtukum, aku sesungguhnya telah mentabligkan kepada kamu risalat Rabbi, perutusan Tuhanku wahyu.
Wa nasahtu lakum, dan aku juga menasihati supaya ikut. Bukan dengar saja. Walakin la tuhibbuna an-nasihin, akan tapi kamu golongan yang tidak suka yang memberi nasihat. Yang beri nasihat. Kisah yang keempat, Walutan dan Nabi Lut, kami telah utuskan juga kepada kaum dia. Idh qala liqaumihi, ketika dia berkata kepada kaumnya. Kaum mana satu ni? Nabi Lut bangsa lain diutus oleh Allah Ta'ala ke kaum Sadum. Dia kata, atatuna al-fahishata, patutkah kamu melakukan fahisyah? Cerita Nabi Lut dalam Al-Quran berkali-kali fahisyah. Seolah-olah tidak disebut pun kaum dia ni syirik pada Allah. Dua ulang beritahu kaum dia melakukan fahisyah, mana perbuatan keji, iaitu melepas kawan nafsu sesama laki-laki. Manakala kaum lain diberitahu kadang-kadang dengan sebab syirik, di samping amalan-amalan buruk yang lain. Tapi untuk kaum Nabi Lut, rata-rata dalam Al-Quran disebut berkali-kali pun kesalahan kaum melepas kawan nafsu kepada golongan laki-laki. Di samping keburukan-keburukan yang mereka lakukan. Maknanya kesalahan hanya di segi zahir, tak beritahu tentang syirik. Apa hikmahnya berbanding orang lain? Di sini nak diberitahu akidah mereka memang akidah syirik, tak dinafikan. Cuma perbuatan kaum ini berleluasa. Rata-rata masyarakat mereka melepas kawan nafsu sesama lelaki telah menjadi suatu amalan buruk dan keji berleluasa. Jadi perbuatan yang berleluasa seperti ini juga Allah Ta'ala hukum. Allah Ta'ala hukum dengan cara seperti ini. Bukan saja dengan sebab akidah, dengan sebab amal yang berleluasa seperti ini pun Allah Subhanahu Wa Ta'ala hukum juga. Oleh karena itu perkara yang diulangi untuk Nabi Lut dengan kaum dia adalah perbuatan keji. Jadi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Patutkah kamu melakukan perbuatan keji yang tidak pernah berlaku perbuatan keji sesiapa pun sebelum ini daripada penduduk alam. Yakni perbuatan keji itu macam mana? Innakum lata'tuna rijala syahwah. Kamu mendatangi lelaki bagi melepaskan nafsu. Min dunin nisa, bukan perempuan. Bukan seperti mana adat manusia biasa. Bal antum qaumun musrifun, bahkan kamu juga kaum yang melampaui batas. Di sini ulama tafsir dia ada dua terjemahan. Melampaui batas di segi akidah. Melampaui batas di segi akidah syirik. Yang kedua, melampaui batas daripada cara halal kepada cara haram, cara berleluasa. Tidak ada tegur-menegur. Sehingga semua dia ingat boleh berlaku. Jadi apabila semua masyarakat berpahaman begini, Allah Ta'ala hukum mereka dengan cara hancur semua. Allah Ta'ala hancurkan mereka itu semua. Wa ma kana jawab qaumihi, tidak ada jawapan lain daripada kaumnya, kaum Nabi Lut, illa an qalu, kecuali mereka berkata, akhrijuhum min qaryatikum, halaulah Lut dengan keluarganya daripada daerah kamu. Mana halau? Innahum unasun yatatahharun, sesungguhnya mereka golongan manusia yang ingin menyucikan diri, tidak seperti kita. Sini dia adalah golongan yang ingin menyucikan diri, atau berpahaman dia saja yang bersih, tidak seperti kita. Jadi oleh kerana dia golongan yang bersih, kita keluarkan dia daripada tempat kita. Kita bagi dia adalah golongan yang kotor. Jadi kita keluarkan dia. Suatu bentuk penghinaan. Satu bentuk penghinaan. Setengah ulama tafsir terjemah, boleh juga diterjemah, sesungguhnya mereka adalah satu golongan yang berpura-pura merasakan diri mereka itu suci. Yang berpura-pura merasakan diri mereka itu suci. Dan kalimah seperti ini daripada jawapan kaum bagi tujuan mengejek dan menghina atau mempersendak. Maknanya tidak mereka itu berfikir dan tak ambil pengajaran daripada nasihat Nabi. Mereka itu ramai mana? Mereka adalah kaum yang ingin bersih, atau mereka adalah yang berpura-pura bersih.
3 orang saja Nabi Lut dengan 2 orang anak perempuan. Bukan ramai. Lalu fa'anjainahu, akhirnya natijahnya kami selamatkan Nabi Lut. Walaupun dia 3 orang. Minoriti tak penting. 1 pun tak apa, 2 pun tak apa. Dia akan selamat. Fa'anjainahu, maka kami selamatkannya. Wa ahlahu, dan 2 anak perempuannya. Sebab sama akidah. Sama di segi amal. Illa mara'atahu, walaupun duduk dalam keluarga yang sama, isterinya tak masuk. Sebab tidak sama akidah, tidak sama amal. Soalannya, macam mana dia tak boleh kenal isteri dia duduk bersama? Ulama tafsir kata sebab nifak. Nifak orang tak kenal. Akidah syirik siapa nak tahu? Tapi menyokongnya akan kaum daripada dalaman, tak ada siapa pun tahu. Bermakna isterinya badan bersama dengan Nabi, akidah dan juga persetujuan bersama dengan kaum. Bukan maknanya isterinya satu orang yang berzina, tidak. Akidah syirik dan juga bersetuju apa yang dibuat oleh kaum. Redha apa yang dibuat oleh kaum. Sebab itulah duduk dalam keadaan satu keluarga, tidak berlaku perceraian. Sebab tidak ada alamat zahir yang patut dia menceraikan. Jadi apabila adanya kehukuman Allah, Allah Ta'ala beritahu asingkan. Kamu 3 beranak, selamat. Isteri kamu tak selamat. Mana perkara dalaman dia yang kamu tak tahu, menyebabkan dia dihukum juga. Jadi, illa mara'atahu, kecuali isterinya. Kanat minal ghabirin, jadilah isterinya daripada golongan yang tertinggal. Mana yang akan ditinggalkan oleh Nabi Lut dengan anak perempuannya, isterinya tidak diajak. Kerana arahan Allah. Jadi tertinggallah dia bersama dengan kaum untuk dihukum sekaligus. Daripada wahyu Allah Ta'ala. Jadi kanat minal ghabirin. Adalah isterinya ditinggalkan oleh Nabi Lut daripada arahan wahyu semasa membawa lari anak perempuan dia. Jadilah dia tertinggal bersama golongan yang dihukum oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab apa? Dengan sebab nifah. Perkara dalaman. Hukumannya macam mana? Wa amtarna alaihim matara. Kami timpa ke atas mereka itu hujan batu. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Maka kamu perhati tengok bagaimana dahsyatnya kesudahan kaum yang bersalah itu. Kisah yang kelima, wa ila Madian akhum Syu'aibah. Kepada daerah Madian, Allah Ta'ala pilih satu orang Rasul bernama Syu'aib. Ucapan Rasul sama. Qala, kata Nabi Syu'aib, ya qaumi wahai kaumku, ubudullah. Hendaklah kamu beribadah hanya kepada Allah. Memohon hanya kepada Allah. Menyeru hanya nama Allah. Menaruh harapan untuk menyelesaikan masalah hanya kepada Allah. Bergantung untuk dapat ditunaikan hajat dunia akhirat hanya kepada Allah. Hanya itu adalah tauhid. Jumlah takliliyah. Ma lakum min ilahin ghairuh. Tidak ada lagi bagi kamu ilah lain untuk kamu seru, untuk kamu puja selain daripadanya. Qad ja'atkum bayyinatun min rabbikum. Sesungguhnya telah datang mukjizat yang jelas nyata kepada kamu daripada Tuhan kamu. Bahawasanya aku ni Nabi, bahawasanya ajaran yang aku sampaikan tentang tauhid itu benar. Apa yang aku beritahu tentang syariat itu benar. Apa yang aku beritahu tentang apa-apa yang akan berlaku seluruh pada mati balasan juga benar. Di antara perkara yang dinasihati oleh Nabi Syu'aib adalah perkara yang ada hubungan dengan pekerjaan kaum. Ada orang berladang, ada orang orang yang buat pertukangan, ada yang perniagaan. Jadi kaum Nabi Syu'aib rata-rata masyhur dengan perniagaan. Jadi dalam perniagaan mereka tipu. Jadi Allah Ta'ala beritahu khusus pada kaum ini yang banyak dalam pencarian sumber rezeki berniaga. Jadi fa'awful kaila wal mizan. Kamu semua hendaklah sempurnakan sukatan benda yang disukat, wal mizan timbangan benda yang ditimbang. Jadi dalam perniagaan dia bagi tukar barang, nak banyak mana kena sukat, nak banyak mana kena timbang, sempurnakan. Wala tabkhasun nasa asya'ahum. Jangan kamu kurangkan barang-barang orang ramai dengan secara senyap-senyap. Kita dah baca sebelum ni. Al-bakhsu mana naqsu. Cuma al-bakhsu mana mengurangkan barang orang cara senyap-senyap. Orang tak tahu. Jadi janganlah kamu mengurangkan barang orang tu
secara seasnya. Duit diambil dengan harga yang sempurna, tapi barang dibagi dengan tak sempurna. Yang kedua, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah pula kamu merosakkan di muka bumi ini selepas diperbaiki dengan diturunkan wahyu setelah dipilihnya Nabi. Ba'da islahiha, setelah diperbaiki dengan diturunkan wahyu, yang diturunkan wahyu dan dipilih menjadi Nabi untuk supaya kehidupan manusia mengikut peraturan dan syariat. Itu asal dia. Maknanya asal manusia ni ketika turun daripada kapal Nabi Nuh, patuh syariat. Islah semua. Jadi apabila adanya munculnya manusia yang syirik, munculnya manusia yang rosak akidah, maka mulailah mereka itu membuat kerosakan. Maknanya tidak lagi mematuhi syariat. Jadi tidak matuh syariat itu dia panggil fasad, rosak. Jadi janganlah kamu buat kerosakan di atas muka bumi, baik di segi akidahnya, baik di segi amalnya. Yang ini tidak mendapati syariat Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, in kuntum ini. Mana berniaga ikut syariat dan sentiasa jaga syariat, itulah lebih baik bagi kamu sekiranya kamu betul-betul beriman. Satu lagi, perangai kaum Nabi Syuaib ganggu masyarakat. Dia menakut-nakutkan masyarakat dengan duduk di satu kawasan, buat satu ugutan, buat satu tindakan yang menakut-nakutkan musafir atau orang lalu lalang. Ini tabiat mereka. Jadi wala taq'udu bikulli sirat. Janganlah pula kamu semua duduk di setiap jalan. Tu'iduna, untuk menakut-nakutkan orang yang lalu lintas. Wa tasudduna an sabilillah, dan kamu menghalang orang-orang yang ingin mendekati Rasul. Jadi kamu menghalang orang-orang yang ingin mendekati jalan Allah, iaitu man amana bihi, orang yang beriman akannya. Wa tabghunaha iwaja, kamu cuba usaha jalan yang lurus itu menjadi bengkok dengan tafsiran kamu, dengan takwilan kamu. Wadhkuru, kamu semua ingatlah, id kuntum qalilan, dulu kamu sangat sedikit bilangannya. Fakatharakum, Allah Ta'ala meramaikan kamu di segi keturunan. Wanzuru, dan perhatilah, kaifa kana aqibatul mufsidin, bagaimana kesudahannya golongan-golongan yang membawa kerosakan, yang tidak patuh syariat. Wa in kana ta'ifatun minkum amanu billadhi ursiltu bihi, sekiranya ada satu golongan di kalangan kamu juga yang telah beriman dengan tauhid yang aku utuskannya untuk disampaikan oleh Nabi itu. Wa ta'ifatul lam yu'minun, satu golongan lagi masih tidak beriman. Maka golongan yang masih tidak beriman, fasbiru, sabarlah dulu, jangan ganggu mereka. Maknanya dalam perkara agama, dia ada satu puak sudah terima Nabi, satu puak lagi masih tak terima. Jadi jangan ganggu orang yang sudah terima. Walaupun kamu masih tak menerima, kamu jangan ganggu orang yang sudah menerima. Hatta yahkumallahu bainana, sehingga Allah Ta'ala akan buat keputusan di antara kita semua. Wa huwa khairul fasilin, dia adalah sebaik-baik yang membuat keputusan. Qala al-ma'ul ladhina istakbaru min qaumihi, berkata pembesar yang sombong daripada kaum Nabi Syuaib, la nukhrijannaka. Apa kata mereka? Aku akan halau keluar kamu, wahai Syuaib. La nukhrijannaka, aku akan halau keluar kamu, wahai Syuaib, ya Syuaibu, walladhina amanu ma'aka, dan orang-orang yang percaya, yang beriman bersama dengan kamu. Keluar ke mana? Min qaryatina, keluar daripada daerah kami. Atau yakni sehingga la ta'udunna fi millatina, sehingga kamu kembali semula kepada fahaman agama kami. Dia beza milah dengan din. Din adalah penghayatan, perbuatan. Milah ni fahaman. Milah ni biasa makna kepada fahaman agama, akidahnya, cara-cara beramal. Jadi sehingga kamu kembali semula kepada fahaman agama kami. Qala, kata Nabi Syuaib, na'udu fi millatikum, sini muqaddar jumlah, kami kembali semula kepada fahaman agama kamu, walau kunna karihin, sekalipun kami ini adalah orang yang dipaksa.
Bukan secara sukarela. Qad iftaraina 'ala Allahi kadiban. Sesungguhnya kami akan mengada-ngadakan. Kami dikira mengada-ngadakan kata Allah Ta'ala satu bohongan yang besar. In udna fi millatikum, sekiranya kami kembali semula kepada fahaman agama kami. Ba'da id najjana Allah minha, setelah Allah menyelamatkan kami daripada fahaman agama seperti itu dengan memberi kepada kami kefahaman sebenar tauhid, kefahaman sebenar syariat. Kalaulah kami ikut balik cara-cara kamu tu, kami jadi orang yang membuat bohong besar kepada Allah. Wa ma yakunu lana an na'uda fiha, kami tak mungkin akan kembali kepada fahaman agama kamu. Illa an yasha'allahu rabbuna, kecuali takdir Allah. Tapi daripada ikhtiar kami tak mungkin. Daripada ikhtiar kami tak mungkin. Kami berjanji kami tak akan kembali kepada fahaman agama kamu. Illa an yasha'allahu rabbuna, kecuali takdir. Takdir siapa pun tak boleh nak lepaskan. Wasi'a rabbuna. Sini ulama tafsir kata, illa an yasha'allahu rabbuna, dia walaupun tegas, dia rendah diri. Walaupun tegas, tak akan kembali kepada syirik, tak akan kembali kepada fahaman agama kaum. Tapi masih lagi, dia menyerahkan perkara itu kepada Allah. Ini adalah ikhtiar kami mampu. Cuma apa yang kami akan ikut hanya takdir daripada Allah. Wasi'a rabbuna kulla syai'in ilma, ilmu Tuhan kami meliputi segala sesuatu daripada makhluk dia. Dia saja tahu kemana akhir husnul khatimah seorang itu, atau sebaliknya. Alallahi tawakkalna, kepada Allah jualah kami bergantung, kami berharap penuh. Lalu dia berdoa, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq. Ya Allah, bagilah keputusan di antara kami yang beriman atas akidah tauhid ini, di antara kaum kami yang masih berdegil dengan cara dan faham agama mereka. Jadi berilah keputusan bil haq, yang benar, yang jelas. Benar mana jelas. Keputusan teori sudah ada. Semua wahyu-wahyu ni adalah keputusan. Cuma berbentuk teori. Ada orang terima, ada tak terima. Yang tak terima mungkin degil lah. Jadi nak minta daripada Allah keputusan yang benar lagi zahir, tidak lagi teori, tidak lagi satu pahaman, bahkan satu hukuman. Orang yang terima perkara yang diminta oleh Allah Ta'ala diselamatkan. Orang yang menolak, dia akan diazab. Jadi bagilah kepada kami keputusan di antara kami dengan kaum kami. Biar zahir keputusan itu secara amali. Wa anta khairul fatihin, dan kaulah yang terbaik dalam golongan yang membuat keputusan. Wa qala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi, dan berkata pembesar-pembesar yang engkar daripada kaum Nabi Syuaib. Dia kata kepada siapa? Dia kata kepada semua orang. La ini taba'atum Syuaiban, kalau kamu ikut juga Syuaib, dia dah tak ramai. Orang bawahan pula. Innakum idzal la khasirun, bahawa kamu memang akan jadi orang paling rugi. Pembesar tu kata kepada orang ramai semua. Lalu akhirnya fa'akhadathumur rajfah, lalu mereka telah diazabkan oleh satu gegaran yang sangat kuat. Fa'asbahu fi darihim jathimin, lalu jadilah mereka di daerah mereka itu juga jathimin, mati bergelimpangan. Alladzina kadzabu Syuaiban, orang-orang yang mendustakan Nabi Syuaib. Ka'allam yaghnau fiha, seolah-olah mereka belum pernah ada di situ. Maknanya betul sekali Allah Ta'ala jadikan daerah itu kosong, gersak. Orang yang mendustakan Syuaib, bila marinya keputusan azab Allah, seolah-olah mereka tidak pernah diam di situ, tak pernah tinggal di situ, tak pernah berada di situ. Mana gambarannya seperti mana tak ada orang di sini. Alladzina kadzabu Syuaiban kanu humul khasirin. Orang yang mendustakan Nabi Syuaib, akhirnya mereka jadi golongan betul-betul rugi. Makna di segi sejarahnya kosong. Hari ini kalau nak tengok di mana kaum Syuaib, tak tahu. Allah Ta'ala tak tinggalkan apa-apa kesan. Seperti tidak didiami kawasan itu oleh siapa. Hilang terus. Orang yang mendusta Nabi Syuaib, mereka lah paling rugi. Semoga Allah lindungi kita daripada golongan seperti ini.
Tawalla anhum. Nabi Syuaib sebelum itu lagi telah berpaling daripada mereka. Wa qala, dan berkata, ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalati rabbi. Aku telah menyempurnakan tanggungjawab, yakni aku telah mentabligkan kepada kamu risalah Rabbi, yakni wahyu Rabb. Jadi kalimah yang kita kena ingat, mentabligkan risalah Rabb. Mentabligkan risalah Rabb. Risalah maknanya wahyu. Aku telah mentabligkan kepada kamu risalah Tuhanku, yakni perutusan wahyu Tuhanku. Kemudian wa nasahtu lakum, aku bagi tazkirah, aku bagi nasihat supaya ikut wahyu itu. Wahyunya begini, dan aku bagi nasihat supaya ikut. Sebab jika ikut, bahagia dan selamat. Jika tak ikut, tunggulah azab. Fa kaifa asa ala qaumin kafirin. Bagaimana aku akan bersedih lagi kepada kaum yang betul-betul ingkar? Bagaimana aku akan bersedih lagi kepada kaum yang betul-betul ingkar? Kemudian Allah Ta'ala adakan setelah beritahu tentang Nabi-Nabi, dia dalam surah ni, surah Al-A'raf, satu keunikannya ialah Allah Ta'ala adakan 4 pusingan Nabi. Nabi Adam satu pusingan, cerita mengenai Nabi Adam, sejarah awal. Pusingan kedua Nabi-Nabi ni yang disebut. Selepas Nabi Adam ada satu jumlah Nabi-Nabi dalam kurun berbeza, adakan satu pusingan. Supaya itu Allah Ta'ala adakan juga 5 peringatan tentang kisah-kisah tadi. 5 peringatan daripada kisah tadi. Pusingan yang ketiga ialah Nabi Musa dengan sejarah panjang dia. Pusingan Nabi Musa, pusingan cerita tentang Nabi Musa dengan sejarah panjang dia. Tidak seperti mana kita dengar tadi, pendek-pendek. Kerana Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW memiliki jalan cara hidup yang hampir sama. Iaitu 2 kaum akan dihadapi oleh Nabi Musa. Kaum yang masih menentang, kaum Fir'aun, dan kaum Bani Israel yang sudah mengikuti. Jadi dua-dua ni dialami oleh Nabi Musa. Dan Nabi Muhammad SAW juga mengalami perkara yang sama. Kaum yang menentang, berlaku dengan mereka peperangan, dan kaum yang mengikuti di kalangan munafikin. Juga Nabi kita SAW hadapi masalah yang sama. Jadi orang sudah ikut Islam pun dia ada masalah untuk dihadapi. Dan orang kafir yang menentang Islam pun ada masalah. Jadi dua-dua ini berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW. Oleh kerana di segi ini penyerupaan banyak sangat Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Oleh kerana itulah cerita Nabi Musa paling banyak sekali dalam Al-Quran. Paling banyak sekali berbanding dengan Nabi-Nabi lain. Nisbah pada apa yang dihadapi. Apa yang dihadapi pada kaum. Jadi hari ini pun kita tengok sama. Masalah dengan orang kafir, bilion-bilion orang pun satu hal. Masalah umat Islam yang 1 bilion ni, satu hal. Bukan kecil ni. Orang Islam yang nama Islam, yang betul-betul akidah tak tahu ke mana ni, satu hal. Dia menjadi musuh dan selimut. Perkara yang benar, mereka kata batil. Perkara batil, mereka kata benar. Yang menjadi penghalang dan duri dalam daging untuk menyebarkan agama kepada orang lain. Itu satu perkara. Yang dihadapi zaman Khalifah Rashidi sampai ke bila-bila. Bukan zaman Nabi saja. Satu lagi, majoriti kaum yang ingkar. Majoriti kaum yang ingkar. Jadi, apa yang dihadapi oleh umat akhir zaman pun sama yang dihadapi oleh Nabi Musa. Ikuran kerana itulah kata ulama tafsir, sejarah Nabi Musa ni banyak diberitahu. Dan diberitahu dua perjuangan serentak. Mana menghadapi kaum kafir seperti Fir'aun satu kali, menghadapi Bani Israel yang kita baca dalam surah Baqarah. Daripada pengikutnya sendiri, satu hal. Jadi dua-dua ni diberitahu dengan panjang. Jadi pusingan yang ketiga adalah mengenai Nabi Musa yang kita akan baca. Akhir sekali pusingan terakhir itu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Adam ataupun Nabi-Nabi yang kita baca baru sudah ni, dia selepas tu pusingan dengan Nabi Musa macam mana perjuangan dia yang panjang lebar, dan ditutupi surah ini dengan
kita Nabi Muhammad SAW sebagai kesimpulan. Mana perjuangan daripada dulu lagi sampai ke hari ini, jalannya sama. Orang beriman, begitu cara dia. Orang ingkar, begini cara dia. Jadi sebelum itu, Allah Ta'ala adakan 5 bentuk peringatan mengenai kesimpulan kisah. Mengikut kesimpulan kisah. Pertama, وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. Jadi tidak kami utuskan di mana-mana daerah siapa pun Nabi, kecuali ujian Allah Ta'ala ialah sebagai peringatan, kami hukum, kami timpakan kepada penduduk daerah itu dengan baksa, dengan kesakitan, kemiskinan, wadhara, dengan kesakitan dan penyakit. La'allahum yadharra'un. Mudah-mudahan dengan 2 cara ini mereka boleh berdoa kepada Allah, merayu dan memujuk, memohon keampunan kepada Allah. Kemudian summa baddalna makana sayyatil hasan. Perkara kedua, kami tukar pula makana sayya, keadaan yang buruk kepada keadaan yang baik. Kami tukar tempat yang pernah berlaku keburukan, diganti tempat tu dengan kebaikan. Katalah ada wabak sebelum tu, ditukar kepada hilangnya wabak. Adanya masalah ekonomi, katakanlah, ditukar kepada hidupnya ekonomi. Hatta afau, sehingga mereka berkembang. Itu pun ujian daripada Allah. Makin maju dari segi kehidupan mereka juga kurang kematian, makin biak, makin subur. Dari segi harta benda makin melimpah ruah. Jadi apabila tiba waktu ini, apa kata mereka? Wa qaulu, kata mereka, qad masa'aba an-dharra wa sara. Datuk nenek kami dulu adalah ditimpa kemiskinan, adalah ditimpa penyakit dan wabak. Tapi kami tidaklah. Mana gitu. Dulu kami ada musim zaman Jepun, tidak ada beras makan ubi. Dulu ada zaman penjajah gitu-gini. Lalu kita sudah bebas daripada itu. Ini pun ujian. Ini satu peringatan. Jadi kata mereka yang sudah diubah keadaan hidup daripada wabak kepada sehat, daripada kemiskinan, dihimpit kemiskinan kepada hebatnya ekonomi ataupun kehidupan duniawinya begitu sekali baik, dia juga tak sedar. Dia kata masa'aba anadharra wasara. Dulu datuk nenek kami pernah didatangi kadang-kadangnya susah dan penyakit. Kadang-kadang mari senang, itu adalah lumrah alam. Dia disebut kepada lumrah kehidupan dunia. Tiada lagi kembali kepada ujian Allah. Tidak lagi nak tengok kepada dia sedang diduga oleh Allah. Hanya kata ini adalah lumrah alam. Jadi lalai juga daripada tuntutan wahyu. Tak patuh juga syariat. Maka natijahnya fa'akhadnahum baghtah, kami hukum mereka secara mengejut. Wa hum la yashurun, mereka tak sedar pun mereka telah salah. Mereka tak sedar pun mereka rusak akidah. Mereka tak sedar pun mereka itu telah melampau, tidak patuh. Jadi ini bentuk peringatan Allah. Seterusnya Allah Ta'ala beritahu juga yang ketiga, walau anna ahlul qura amanu wattaqaw. Kalau seandainya bahawa penduduk mana-mana daerah boleh beriman atas akidah yang betul, wattaqaw, boleh jaga segala anggota mematuhi syariat. Dua-dua ni kalau ada, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Nescaya kami akan buka sebagai janji kami ke atas mereka segala kebaikan daripada langit sana. Mana turunnya perkara-perkara yang diturunkan seperti air hujan daripada langit untuk kebaikan kepada mereka. Wal ardi, dan kami akan buka keberkatan daripada bumi. Semua perkara yang timbul daripada bumi ini untuk kebaikan kepada mereka, sebagai keberkatan mereka. Kurang kerana iman atas akidah tauhid, kurang kerana takwa, dapat jaganya syariat. Sepatutnya begitu. Allah kata walakin kadzabu, akan tapi mereka mendusta juga.
tidak beriman. Tidak beriman atas akidah tauhid. Mereka tidak jaga juga syariat. Kerana itulah fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, kami hukum mereka dengan sebab amal dan ikhtiar yang mereka lakukan. Ayat seterusnya sebagai takhwif dan juga sebagai peringatan. Takhwif beserta peringatan lebih kurang 5 peringatan. Afa amina ahlul qura, apakah penduduk daerah itu rasa aman an ya'tiyahum ba'suna bayatan, datang kepada mereka azab kami waktu malam hari sedang tidur. Wa hum naimun, hakana mereka semua nyenyak tidur. Apakah rasa aman mereka itu Allah datang ke azab secara luar biasa, mereka hancur pada masa mereka sedang tidur. Awa amina ahlul qura, adakah rasa aman dan tenteram penduduk daerah an ya'tiyahum ba'suna, datang kepada mereka hukuman azab kami duhan, waktu siang hari. Wahum yal'abun, hal kadang mereka sedang bermain-main. Jadi azab Allah Ta'ala dengan maksud datang dengan cara tiba-tiba ni, mereka mungkin masa tidur, mungkin masa mereka bermain. Itu masa yang mereka tak fikir mereka akan mati. Mana gitu. Dia satunya orang sakit. Sakit mati. Itu orang fikir. Datangnya sakit kemudian mati, sebenarnya suatu peringatan yang sudah dapat orang tu beringat. Ni masa tidur siapa nak beringat? Masa main siapa nak beringat? Tapi kadang-kadang datang azab Allah Ta'ala untuk menghabiskan riwayat hidup dia masa dia duduk main, atau datang azab Allah ketika dia sedang tidur. Itu sejenis azab. Afa aminu makrallah, apakah mereka rasa tenteram? Tenteram daripada cara Allah Ta'ala menangkap mereka dengan keadaan mereka tak sedar. Makra sini maknanya cara Allah Ta'ala azab mereka, hilangkan nyawa mereka tanpa mereka sedar. Kita kata lawan tu licik sangat, dia tipu tak sedar. Tentera ni hebat sangat, dia serang tak sedar. Perkataan tak sedar ni, tindakan yang dibuat adalah makrut. Arab bagi makrut, rancangan sangat licik. Afa aminu, apakah mereka rasa aman makra Allah, rancangan Allah yang sangat-sangat tersembunyi? Apakah mereka anggap mereka terlepas? Gitu. Afa aminu, apakah mereka rasa aman, rasa tentera akan rancangan Allah Ta'ala untuk mengazabkan mereka, untuk menghabiskan nyawa mereka tanpa mereka sedari? Fala ya'manu makra Allah illa al-qaumul khasirun. Tidak akan rasa aman akan rancangan Allah untuk mengazabkan mereka kecuali kaum yang betul-betul rugi sahaja. Kaum yang nasibnya dapat kerugian, dialah yang rasa selamat daripada rancangan Allah Ta'ala itu. Tapi orang beriman tidak. Orang beriman sentiasa berjaga-jaga, sentiasa berwaspada, dan tidak dia tangguhkan mana-mana kesilapan dan kesalahan untuk dia bertobat. Awalam yahdi lilladhina yarithuna al-ardha min ba'di ahliha. Masih tak jelaskah? Sini awalam yahdi. Masih tak jelaskah kepada orang-orang yang mempersakai semula bumi selepas dihancurkan penduduknya sebelum? Apakah masih tak jelas? Penduduk dunia sekarang ini, apakah masih belum jelas pada penduduk dunia hari ini yang mewarisi dunia setelah mana dihancurkan kaum-kaum dahulu? Sekarang ini dia duduk di dunia, dia tahu sejarah-sejarah umat dahulu telah hancur. Jadi tak jelas kepada kamu tindak tanduk yang Allah Ta'ala hukum kepada umat-umat yang degil sebelum. Lau nasha'u asabnahum bidunubihim. Kalau Allah kendaki, bila-bila masa Allah Ta'ala juga boleh timpakan kepada mereka azab dengan sebab dosa mereka yang mereka buat pada zaman ini. Jadi ingatlah, biar nyata dan jelas bagi kamu, umat-umat yang Allah Ta'ala buat dahulu bukan cuti dah. Bukan cuti, maksudnya tidak ada lagi perkara seperti tidak. Allah Ta'ala apabila dia kendaki, dia boleh timpakan juga mereka-mereka yang ada pada zaman ni, generasi yang hidup pada zaman ni, dengan sebab dosa-dosa mereka yang mereka buat. Wa natba'u ala qulubihim fahum la yasma'un. Memang kami kunci hati. Apabila sampai satu tahap, memang kami akan kunci hati mereka. Fahum la yasma'un. Maka mereka tidak boleh lagi mendengar yang boleh membawa kepada kesedaran. Mereka tidak lagi mampu mendengar yang boleh membawa kepada keinsafan. Dengar boleh, tapi insaf tidak ada.
Dengar boleh jadi, tapi menerima tidak ada. Sebab sudah dikunci, mati. Tilkal qura naqussu 'alaika min anba'iha. Itulah dia daerah-daerah dahulu kala yang kami ceritakan kepada kamu, wahai Muhammad, tentang kisah-kisah sejarah hidup mereka. Nabi ada, Nabi jelaskan sesuatu, mereka tolak. Walaqad ja'atuhum rusuluhum bil bayinat. Sesungguhnya telah datang kepada mereka itu rasul-rasul masing-masing berbekalkan dengan bukti, mukjizat dan wahyu yang diturunkan. Fama kanu yu'minu, maka mereka tidak beriman juga bima kadzabu min qablu, dengan tauhid yang mereka sebelum ini sudah mendustakan. Mana datangnya rasul pada zaman itu, tidak juga mereka beriman dengan perkara tauhid yang mereka sebelum ini telah dustakan. Dulu-dulu mereka tak terima, mungkin dengan sebab tak jelas. Maka setelah datangnya rasul dan memberi penjelasan, tauhidnya begini, syiriknya begini, sunnahnya begini, bid'ahnya begini, benda yang haknya begini, batilnya begini, masih juga tak beriman. Masih juga tak beriman. Bima kadzabu min qablu, perkara yang mereka sebelum ini pun telah dustakan. Oleh kerana itulah berlakunya kunci mati. Kadzalika, begitulah cara. Sinikah dengan makna lam ta'liliyah. Kerana itulah, kerana tak boleh menerima penjelasan-penjelasan berkalu-kalu, itulah yatma'ullah, Allah kunci akhirnya ala qulubil kafirin, ke atas hati-hati golongan yang eka kerana degil. Wa ma wajadna li aktsarihim min ahdin, dan kami tidak dapati pada kebanyakan mereka memenuhi janji. Kami tidak dapati kebanyakan mereka memenuhi janji. Seramai-ramai manusia kami tak dapati mereka ni memenuhi janji untuk mentaati Allah. Janji daripada mana? Daripada fitrah. Sini kena ingatlah, janji daripada fitrah. Allah Ta'ala ada gambar manusia, fitrah dia boleh menerima tauhid. Jadi untuk mengingatkan fitrah itu, Allah Ta'ala turunkan wahyu. Untuk mengingatkan fitrah itu, Allah Ta'ala pilih Nabi untuk menjelaskannya. Jadi wahyu-wahyu yang dibaca oleh Nabi sebenarnya mengingatkan fitrah. Fitrah adalah suatu perkara yang Allah bagi pada setiap manusia untuk mentauhidkan Allah. Jadi kami dapati kebanyakan mereka tidak memenuhi janji. Tidak memenuhi janji. Janji untuk mentauhidkan Allah. Janji untuk mentaati Allah. Wa in wajadna aktsarahum lafasiqin, sesungguhnya kami telah dapati kebanyakan mereka itu fasik, keluar daripada ketaatan kepada durhaka. Tsumma ba'athna min ba'di Musa bi ayatina. Setelah 5 perkara yang bersangkut paut dengan peringatan-peringatan yang ada hubungan dengan kisah-kisah sebelum ni, pusingan kedua tu, maka dimulakan dengan pusingan yang ketiga tentang Nabi Musa dengan kaum. Dan cara detail. Ingatlah, kalau cara detail, suatu perkara yang Allah Ta'ala bagi penekanan yang bersesuaian dengan umat akhir zaman. Tengok sebelum tadi, reka-reka saja. Tak banyak. Jadi reka-reka apa yang kita dengar daripada 5 cerita, Allah Ta'ala rumuskan sebagai peringatan dengan 5 bentuk. Dan bermula pada Ad-Dawrul Thalith, maknanya pusingan yang ketiga, Nabi Musa dengan kaum. Perkara ini kita akan baca lagi dalam surah Syu'ara. Ayat-ayat seperti ini kita akan baca lagi dalam surah Syu'ara. Dan perkara yang kita sudah baca dalam surah Baqarah juga diulangi. Tsumma ba'athna min ba'di Musa bi ayatina. Kemudian kami telah pilih sebagai Nabi di kalangan mereka setelah hancurnya kaum-kaum yang disebutkan tadi hingga kaum Nabi Syu'aib. Kami pilih Nabi Musa. Jadi kami pilih Nabi Musa. Jadi Nabi Musa dalam ayat ni berkedudukan kisah yang ke-6. Yang panjang. Bi ayatina, berbekalkan ayat dan juga mukjizat kami, ila Fir'aun, kepada Raja Fir'aun. Fir'aun adalah nama raja dia. Nama dia kata ulama, namanya Walid bin Mus'ab. Nama raja ketika itu Walid bin Mus'ab. Nama tak penting. Yang pentingnya raja ni adalah raja yang dikira lambang kedegilan. Raja Fir'aun. Mana-mana raja Mesir namanya Fir'aun. Wa malaihi, dan tenteranya dan pembesarnya. Fadhalamu biha, mereka telah melakukan kezaliman di daerah Mesir. Mereka telah melakukan kezaliman di daerah Mesir dengan mengingkari ayat-ayat Allah.
Fadzalamu biha, mereka telah melakukan kezaliman di daerah Mesir dengan mengingkari ayat-ayat Allah itu. Ayat takwiniyah dan juga ayat tasyri'iyah. Kesimpulannya, fanzur, maka perhati sendirilah. Kaifa kana aqibatul mufsidin, bagaimana kesudahannya golongan-golongan manusia yang rusak, baik di segi akidah, baik di segi fitrah mereka. Ayat ini sebagai ringkasan, sebagai tajuk atau sebagai bab bagi cerita seterusnya. Secara tafsili, secara panjang lebar, Allah beritahu, wa qala Musa ya Fir'aun, dan berkata Musa kepada Fir'aun, hai Fir'aun, inni rasulun min rabbil alamin, saya bukan Musa biasa, bukan anak angkat kamu saja, saya adalah rasul. Dia memperkenalkan diri dia, saya adalah rasul min rabbil alamin, daripada Tuhan semesta alam. Jadi saya bercakap atas kedudukan saya ditugaskan untuk menyampaikan wahyu, bukan sebagai Musa yang merupakan anak angkat kamu, bukan sekadar itu. Saya sebagai rasul. Jadi apa yang saya nak beritahu ini, dia daripada Allah. Bukan nak beritahu cerita pengalaman saya duduk dengan Syuaib sebagainya, tidak perlu. Yang pentingnya kamu tahu saya ni sudah dikira rasul dan tugas saya datang kepada kamu untuk memberi peringatan. Masa sudah suntuk, maknanya masa tidak cukup untuk mencerita benda-benda lain. Yang pentingnya perkara ni kamu kena tahu. Itu memperkenalkan diri. Jadi memperkenalkan diri kita penting juga, supaya tajuk yang kita nak cakap itu didengari. Didengari. Kata satu orang tu, dia kata saya ni kerja sebagai apa? Di hospital gini-gini. Jadi tajuk cakap mengenai apa dia? Perawatan. Dia bukan akan dengar. Sebab apa yang dia beritahu daripada pengajian dia, daripada kebolehan dia, untuk supaya pendengar bagi tempat. Jadi perkara ini mudahlah kita nak kias. Dengan apa-apa pun, kalau kita sudah ada bakat, kita sudah ada kebolehan dalam perkara yang kita nak cakapkan itu, jadi orang akan bagi perhatian. Jadi memperkenalkan diri kita penting, supaya orang tahu dan orang bagi perhatian. Jadi dia memperkenalkan diri dia. Sebab apa? Sebab Musa siapa tak kenal? Firaun memang kenal sebab anak angkat dia buat jenayah dalam negeri Mesir, lepas tu lari, lepas tu mari semula. Dia kenal sangatlah Nabi Musa ni. Jadi dia mari, walaupun aku Musa tidak seperti Musa dulu. Aku adalah pesuruh Allah yang telah dipilih oleh Allah untuk menyampaikan sesuatu daripada Allah. Perkara ni sangat-sangat penting. Kalau tak mahu perkara ni, maknanya teruklah kamu. Jadi itulah perkara yang nak disampaikan. Jadi Allah Ta'ala ajar kepada Nabi Musa supaya memperkenalkan diri. Inni rasul min rabbil alamin. Cuma perkara yang menyakiti dan juga membakar hati hati Firaun, dia kata Rabbul Alamin. Sebab Firaun menggelarkan diri dia Rabbul A'la, Rabb yang paling tinggi. Jadi apabila Nabi Musa kata saya ni Rasul bagi Rabbil Alamin, Rabb semesta alam. Jadi Rabb mana-mana, saya pun Rabb juga. Awak kata awak ni Rasul, Rabb mana satu. Dan Nabi Musa kata ana haqiqun, saya ni adalah orang sebenar, sepatut kena beritahu. Bukan cakap main-main. Saya adalah orang sebenar yang wajib memberitahu yang sebenar. Ala alla aqula ala Allah, iaitu aku tidak akan bercakap atas nama Allah illal haqqa, kecuali yang benar sahaja. Oleh kerana aku adalah Rasul, wajib bagi aku, patut sangat-sangat bagi aku ini, tidak akan bercakap tentang Allah atau atas nama Allah kecuali yang benar. Sebab kedudukan sebagai Rasul. Qad ji'tukum bi bayyinatin min rabbikum, sesungguhnya aku datang kepada kamu bukan dengan tangan kosong, bahkan bi bayyinah, dengan mukjizat, dengan bukti Tuhan saya ni Rasul. Bi bayyinatin min rabbikum, dengan bukti Tuhan yang ni Rabb kamu. Tuntutan saya ialah, pertama, kamu beriman kepada Allah. Yang kedua, berhenti daripada perkara kezaliman. Di antaranya, kamu telah jadikan manusia merdeka sebagai hamba. Itu maksud dia. Kamu dah beriman kepada Allah dan berhenti perkara zalim. Di antara kezaliman yang kamu buat sekarang ini, kamu telah jadi orang merdeka Bani Israel sebagai hamba. Itu kezaliman sangat-sangat.
Kezaliman dari segi keturunan, bukan satu orang dua. Sebut kata Bani Israel, dia akan jadi hamba. Jadi fa'arsil ma'iya Bani Israel, lepaskanlah bersama saya Bani Israel, supaya dia boleh beribadat kepada Allah dengan tak terikat sebagai hamba kamu. Dia orang merdeka, dia orang bebas. Jadi lepaskan dia pertama daripada jadi hamba, dan lepaskan dia kepada saya supaya saya ajar mereka. Sebab saya pun Bani Israel, saya boleh ajar mereka. Saya sebangsa dengan mereka, saya ada ilmu. Mudah-mudahan mereka bukan saja terlepas daripada cengkaman hamba, mereka juga dapat tarbiyah menjadi seorang imam, satu orang beriman. Maknanya dua, ajak Fir'aun beriman, berhenti daripada zalim. Ajak Fir'aun beriman, tinggalkan syirik, tinggalkan kufur, tinggal derhaka, termasuk berhenti daripada menzalimi sesama manusia. Qala, kata Fir'aun, in kunta jikta bi ayatin fa'ti biha. Jika sekiranya kamu datang dengan bukti bahawa kamu ni nabi, tunjukkan. Fa'ti biha. In kunta minas sadiqin, sekiranya kamu memang daripada golongan yang benar dalam dakwah itu, tunjukkan bukti. Allah bagi wahyu kepadanya supaya campak. Fa'alqa Musa asahu. Fa'alqa asahu, lalu Nabi Musa campakkan tongkatnya. Fa'idha hiya thu'ban mubin, tiba-tiba jadi ular yang sangat besar, lagi jelas, ular sungguh. Bukan khayalan, bukan sihir. Wa naza'a yadahu fa'idha hiya bayda. Lalu dia masukkan tangannya ke ketiaknya dan naza'a, dia cabut keluar. Sini masukkan dulu. Fa'adkhala yadahu wa naza'a. Dia telah masukkan tangannya ke ketiaknya dan dia cabut tangannya. Fa'idha hiya bayda, tiba-tiba dia bersinar, putih berseri, linnadhirin, bagi semua orang ingin memandang. Jelas bahasanya suatu tanda. Setelah dua bukti ini ditunjukkan kepada Fir'aun sebagai dia satu orang nabi, qala al-mala', kata pembesar-pembesar min qaumi Fir'aun, daripada kaum Fir'aun, dalam majlis Fir'aun, pembesar kata, inna hadha la sahirun alim, sesungguhnya dia ni satu orang ahli sihir yang betul-betul alim. Tengok, mukjizat dituduh sihir. Mukjizat dituduh sihir. Tuduhan semata-mata. Sedangkan mereka pembesar, mereka tak keliru. Mereka pembesar, mereka tak keliru. Nah, maksudnya sihir lain, mukjizat lain. Tapi dia tuduh. Tuduhan bukan makna benar. Tuduhan daripada bohong. Jadi tuduhan, ada tuduhan benar, ada tuduhan bohong. Jadi oleh kerana tuduhan itu dilemparkan, kerana apa? Kerana degil, kerana sombong. Tuduhan dia. Bukan setiap tuduhan itu memang benarlah dia. Tidak. Tengok pada yang menuduh. Sini dia tengok. Dua-dua yang berlaku kepada Nabi Musa memang mukjizat. Dia pembesar, dia bukan orang biasa. Dia sudah tahu itu adalah mukjizat luar biasa. Tapi dia buat tuduhan. Masih lagi mereka membuat tuduhan. Inna hadha la sahirun alim. Sesungguhnya Musa ini, dulu dia pergi jauh daripada kita, balik-balik jadi ahli sihir yang mahir. Dan dia pun tuduh satu kali lagi, dia buat cerita. Dia adakan satu cerita yang boleh menyebabkan masyarakat marah pada Nabi Musa. Yuridu an yukhrijakum. Dia mari sebagai ahli sihir untuk halau keluar kamu daripada negeri Mesir kamu. Dia nak mari tukar. Dia nak merentah, dia nak tukar agama. Famadza ta'murun? Maka apa pandangan kamu semua? Apa arahan kamu semua untuk orang seperti ini? Dia tuduh dengan tuduhan dia kata macam mana nak buat kepada orang ini? Mana tuduh terus nak hukum. Tak dibawa ke mahkamah, tidak diadili, tidak ditanya bukti. Tuduh lepas tu hukum. Qalu, kata mereka, arjih wa akhahu. Bagi tangguh kepada dia masa dan abang dia untuk kita himpun. Untuk kita himpun masyarakat Mesir di satu medan yang luas. Wa arsil, dan sebelum itu hantarlah pegawai Muqaddas ini fil madaini, hantarlah di segenap bandar Mesir hasyirin,
pegawai-pegawai yang akan menghimpun ahli-ahli sihir bijak pandai Mesir di satu padang, di satu waktu. Bagi tangguh kepada dia, sementara dengan abang dia ni, kita buat satu temu janji lain. Sebelum tu kita hantar hasyirin. Hasyirin maknanya pengumpul. Yakni pegawai-pegawai yang kita hantar untuk mengumpul ahli-ahli sihir yang bijak pandai. Ya'tuka, yang akan datang kepada kamu, bikulli sahirin alim, akan setiap ahli sihir yang mahir daripada bandar masing-masing. Akhirnya wajah as-saharatu, datanglah ahli sihir Fir'aun kepada Fir'aun. Ahli sihir ni, dia bukan orang agama, dia orang dunia. Qalu, kata mereka, inna lana la ajran, adakah kami akan dapat upahan? In kunna nahnul ghalimin, sekiranya kami menang dalam pertarungan ini. Qala, Fir'aun jawab, na'am, ya. Bukan saja kamu dapat upahan dan sanggup hati, wa innakum laminal muqarrabin, kamu akan jadi orang istana yang rapat. Maknanya bukan bagi sekaligus, satu tak bagi-bagi, bahkan kamu dibagi hadiah lagi dan dilantik sebagai orang rapat dengan istana. Kamu akan disegani, kamu akan dihormati. Makna besarnya ganjaran yang akan dibagi oleh Fir'aun. Qalu ya Musa, apabila hari perhimpunan berlaku, sebab dalam cerita ni kita akan baca sekali lagi. Qalu, kata mereka, dalam surah Qasas kita akan baca lagi. Qalu, kata mereka, ya Musa, hei Musa, imma an tulqiya, sama ada kamu yang mencampakkan terlebih dahulu, wa imma an nakuna nahnu mulkin, sama ada kami yang memulakannya, campakkan. Daripada wahyu Allah Ta'ala arahkan Nabi Musa supaya beritahu pada mereka, supaya mereka campakkan dulu. Qala, kata Musa kepada mereka, alqu, bahkan kamu campak dulu. Falamma alqaw saharu ayunan nas. Apakala ahli sihir itu mencampakkan tali temali mereka, tongkat-tongkat mereka, saharu ayunan nas, barang-barang tadi menyihir pandangan mata. Dia tidak betulkan hakikat. Kayu-kayu lah. Seperti itu kayu. Tali-tali seperti itu juga. Itu pun sihir mata manusia. Itulah cara sihir. Sihir adalah perkara yang tak berubah hakikat. Sihir pada mata saja. Sahayu ayunan nas. Mereka telah mensihirkan. Yang ini mereka telah menjadikan pada benda-benda mereka itu yang memberi kesan kepada pemandang. Yang memberi kesan kepada pemerhati. Wastadhabuhum. Ahli sihir menyebabkan pemerhati di kalangan masyarakat yang hadir takut. Ikurang kerana dia tengok dengan mata, dia rasa takut. Hakikat sebenar ular ke tidak, kita tahu. Waja'u bisihrin azim, mereka bawa dan lepaskan sihir yang jelas nyata. Memang perkara itu sihir. Wa auhayna ila Musa, dan kami wahyu ketika itu pada Nabi Musa, setelah segala sihir mereka telah dilemparkan, kami wahyukan an alqi asaq, kamu campakkanlah pula tongkat kamu. Apabila tongkat itu telah dicampak, fa idza hiya talqafu, tiba-tiba tongkat Nabi Musa telah bertukar terus menjadi ular sungguh. Bukan saja menjadi ular, talqafu, menelan ma yafikun, apa saja sihir yang mereka adakan itu. Bukan saja jadi ular sungguh, ular sungguh-sungguh ular, bahkan boleh menelan segala sihir-sihir mereka itu. Fawaqa'al haqu, nyatalah kebenaran mukjizat. Wa batala ma kanu ya'malun, dan hilang lenyaplah kebatilan yang mereka lakukan. Maknanya yang mereka lakukan itu sihir benda batil, dan nyatalah mukjizat dalam perkara benar. Faghulibu huna, maka disitulah zahirnya kekalahan mereka. Maka kalahlah mereka semua di tempat itu, di padang itu. Wanqalabu saghirin, jadilah mereka, sini wanqalabu bukan makna kembali, jadilah mereka itu hina kerana kalah. Jadilah mereka itu hina serta-merta kerana kalah. Sihir-sihir yang mereka bangga-banggakan itu semua ditelan. Tak nampak pun sihir. Hanya ada ular saja. Semua pemerhati tak terkesan sangat. Yang terkesan sungguh-sungguhnya ahli sihir. Sebab ahli sihir dia boleh membezakan sihir dengan mukjizat.
Dia lebih arif. Dia lebih arif berbanding orang lain. Orang lain tak tahu kedua-dua. Sahih macam mana tak tahu. Mukjizat macam mana tak tahu. Jadi jahil kedua-dua ni payah terkesan. Manakala ahli sahih dia sudah tahu satu perkara. Sahihnya begini. Kalau bukan ni, ini bukan sahih. Apabila bukan sahih, tentu sekali dia adalah Nabi. Sebab perkara yang menyebabkan bukti bagi satu orang Nabi sudah zahir. Yang kita tahunya dia mengaku Nabi. Dia kata oleh kerana dia mengaku Nabi, alamat dia tongkat boleh menjadi ular sungguh, tangan boleh menjadi cahaya sungguh. Itu dalil dia. Jadi ahli sahih pun ada maklumat tu. Dan dia tahu segala-gala tentang sahih. Sahih macam gini. Tapi apabila berlaku di padang itu, segala sahihnya ditelan, maka dia yakinlah apa yang dibawa oleh Nabi Musa bukan sahih. Sahih adalah seperti kami. Kami tahu sangat-sangat. Apa yang dibawa oleh Musa adalah bukti daripada Allah. Memang dia Nabi. Pemerhati yang berada di luar sana begitu ramai, kedua-dua jahil. Sahih mereka tak tahu hakikat sebenar apa dia. Dan juga Nabi Musa, mukjizat yang dicampur oleh Musa pun mereka tidak tahu juga. Mereka hanya terkesan dengan pemerintah. Masyarakat ni dia terkesan dengan pemerintah. Dia tengok tidak boleh guna akal kerana ilmu tak cukup. Tak tahu mana satu betul. Yang dia nampak macam sahih telah ditelan oleh sahih. Itu dia nampak. Ahli sahih telah nampak ini bukan sahih. Bukan sahih menelan sahih. Sahih telah dihilangkan oleh keperkara sebenar. Pemerhati di kalangan rakyat jelata, dia duk ingat sahih sama sahih. Sebab sama-sama jahil, tak tahu apa kedua-dua. Orang seperti ni, jahil seperti ni, dia seperti gabak lah. Anjing erat ke mana dia akan pergi. Jadi ketika inilah Firaun cepat-cepat buat satu perkembangan baru. Dia kata, rupa-rupanya mereka ni buat satu sandiwara, satu geng berlakon di padang ni. Rupa-rupanya sahih yang berlaku ni adalah di antara guru dengan murid dia. Musa adalah guru dia. Ahli sahih satu Mesir ni adalah murid dia. Dia berlakon di sini untuk menjatuhkan kerajaan Mesir. Sudah mudah dia buat. Di atas kelicikan otak Fir'aun ni lah Allah Ta'ala bubuh dalam Al-Quran. Nak supaya manusia yang baca Al-Quran belajar. Kalaulah ada manusia yang boleh melawan wahyu dengan cara licik, inilah Fir'aun. Allah Ta'ala adakan dia. Badan dia pun Allah zahirkan. Apa jadi akhirnya. Jadi pada masa itulah tengok. Dua golongan yang berbeza. Wa ulqiya as-saharatu sajidin. Lalu terus turun sujud ahli sahih itu. Sujud kepada Allah. Qalu kata mereka dengan lidah mereka, amanna, kami juga telah beriman bi rabbil alamin, akan rabbil alamin, tidak Firaun. Walaupun Firaun kata rabbul ala, tidak betul. Kami juga telah beriman bi rabbil alamin, dengan rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Rabb yang diajak supaya beriman oleh Nabi Musa, Rabb yang diajak supaya beriman oleh Nabi Harun. Setelah berlaku begitu depan mata, halah Fir'aun, muslihat Fir'aun. Qala Fir'aun, kata Fir'aun kepada ahli sahih, amantum bihi, kamu terus beriman kepadanya qabla an adana lakum, sebelum aku sebagai raja mengizinkan kepada kamu. Ini telah diraka pada raja. Kamu beriman terus kepadanya sebelum kamu dapat izin daripada aku. Nak beriman, kau biarlah minta izin dengan raja. Jadi dia timbulkan satu makna, ahli sahih tak taat pada raja. Dan tak taat pada raja rata-rata salah. Rata-rata salah. Sedangkan beriman tidak ada hubungan dengan taat pada raja. Tidak ada hubungan. Jadi cara dia mewujudkan suasana supaya orang faham salah. Jadi amantum bihi qabla an adana lakum, kamu semua telah terus beriman kepada Nabi Musa sebelum aku memberi izin kepada kamu. Kamu ni rajak kami. Inna hadza la makrum. Tengok. Sesungguhnya ini memang suatu muslihat. Satu rancangan sulit. Maka tumuhu fil Madinah, yang kamu semua Musa dengan ahli sahih telah buat satu rancangan sulit di dalam bandar ini. Tujuannya, tengok.
Dia buat satu propaganda. Litukhriju minha ahla, supaya kamu semua dapat menghalau keluar penduduk Mesir ni daripada daerah Mesir. Penduduk tanah Mesir ni daripada Mesir. Ini semua adalah rancangan. Inilah bahasa politik yang digunakan oleh Firaun. Jadi masyarakat dia tak perlu tanya benar tak benar, bukti dalil dia tak tanya. Sebab bukti dalil ni orang mengaji saja boleh buat. Bukti dalil hanya orang mengaji. Orang tak mengaji, cukuplah dengan cara ni. Cukuplah dengan bahasa-bahasa politik seperti ini, sudah menyebabkan otak mereka tu jadi kebingungan, tak tahu apa. Lalu Firaun kata, fasawfa ta'lamun. Tengok, dia tu bawa lari ugutan. Pasti kamu akan mengetahui macam mana hukuman akan dibuat. Kamu telah buat satu rancangan, macam mana hukuman akan dibuat. Kerana tuduh dan terus nak hukum. Tuduh dan terus nak hukum. Apa dia hukuman? La uqatti'anna aydiyakum, aku akan potong kaki-kaki tangan-tangan kamu. Wa arjulakum, dan aku akan potong kaki-kaki kamu min khilafin secara bersilang. Bersilang. Khilaf ana secara bersilang. Secara bertentangan. Kaki kanan, tangan kiri. Selepas tu buat macam mana pula? Thumma la usallibannakum ajma'in. Kemudian aku akan salibkan kamu semua, paku kamu semua di satu tiang, mati kering gitu. Semua sekali. Kerak tangan, kerak kaki bersilang, paku, salibkan dia dan biar mati begitu, mati kering. Itu cara Firaun. Setelah didengar ugutan, setelah didengar helah, setelah didengar muslihat, bahasa politik yang digunakan oleh Firaun. Apa jawab ahli sahih? Iman apabila dia meresap dalam hati seorang itu, dia tak terkesan dengan bahasa. Dia tak terkesan dengan helah. Dia ada satu cahaya yang Allah bagi dalam hati seorang itu, dia boleh menerima cahaya ini, tak boleh digelap oleh sesiapa. Sebab bahasa-bahasa yang digunakan pakai oleh Firaun semua tu bahasa gelap. Hati yang bercahaya dia nampak. Hati yang bercahaya dia nampak. Kecuali hati gelap juga. Gelap sama-sama gelap. Ini tak. Qalu, kata ahli syair, inna ila rabbina munqalibun, bahawa kami tetap kepada Tuhan kami, satu hari kelak kami akan kembali. Tidak hari ini, esok, tidak esok, kami tetap akan kembali. Mati adalah satu tempat, satu perkara yang tidak boleh dilepas, tak boleh dibebaskan oleh sesiapa. Mati tetap akan berlaku, satu hari kami akan kembali kepada Tuhan kami. Kembali tetap kembali, tidak penting apa cara. Yang pentingnya kami pasti akan kembali kepada Tuhan kami. Wa ma tanqimu minna, dan kamu tidak menghukum kami wahai Firaun, illa an amanna bi ayati rabbina, melainkan kesalahan kami di sisi kamunya ialah kami telah beriman dengan bukti-bukti Tuhan kami, dengan dalil-dalil Tuhan kami. Lamma ja'atna, setelah kala dalil itu telah sampai kepada kami. Dulu kami tak tengok dalil ni, dulu kami tak dengar dalil ni. Tapi apabila kami dengar sendiri, sebelum berlakunya sihir, Nabi Musa sempat mengemukakan hujah. Mengemukakan hujah bahawasanya dia bukan ahli sihir, dia adalah Rasul Allah, dia diutus untuk mengajak manusia mentauhidkan Allah, menyembah Allah. Jangan kamu lawan, bahaya. Mana sudah berlakunya penjelasan yang diberitahu oleh Nabi Musa sebelum berlakunya perlawanan itu. Dan dia tengok sendiri. Jadi kamu tidak menghukum kami wahai Firaun kecuali dengan sebab kami telah beriman dan percaya akan dalil-dalil Tuhan kami, dalil keesaan. Lamma ja'atna, tak kala dalil itu telah sampai sungguh kepada kami. Jadi kami tak heran. Maknanya tindak tanduk kamu atas sebab kami menerima perkara yang benar. Kamu nak menghukum kami yang benar. Kononnya kamu rasa kamu benar, sedangkan tidak. Kami yang benar. Kamu nak menghukum kami oleh kerana kami telah berada di atas jalan yang benar. Lalu ahli sahih berdoa, Rabbana, wahai Tuhan kami, afrigh alaina sabra, limpahkan ke atas kami kesabaran untuk menghadapi segala-gala dugaan. Wa tawaffana muslimin, dan matilah sekiranya akhir kami dengan begini, matilah kami dengan keadaan golongan yang mentauhidkan Engkau, yang berserah diri kepada Engkau. Wa qala al-mala'u min Fir'aun, wa qala al-mala'u min qaumi Fir'aun, dan berkata pembesar-pembesar daripada kaum Fir'aun,
di kalangan kaki tangan dia, pegawai-pegawai pembesar-pembesar dia. Dia kata pada Firaun sebagai nasihat, atadaru Musa wa qaumah, apakah kamu akan biarkan lagi Musa dengan kaum Bani Israilnya liyufsidu fil ard, untuk membuat kerosakan di muka bumi Mesir ini, tidak ikut undang-undang Mesir, dia ikut cara dia, dia ikut Tuhan dia, dia ikut Nabi dia, tak ikut undang-undang Mesir. Maknanya tak ikut undang-undang Mesir, seperti mana buat kerosakan kepada negeri Mesir. Ini pun satu tuduhan juga. Apa sebenarnya rusak yang dibuat oleh Firaun, yang dibuat oleh Nabi Musa? Apa sebenarnya rusak yang dibuat oleh kaum Nabi Musa? Biar bukti ada. Ini tuduhan. Jadi patutkah wahai Firaun, kata mereka, kata pembesar, kamu nak biarkan Musa dengan kaumnya membuat kerosakan di negeri Mesir? Mungkin kerosakan yang dipahami oleh mereka itu masyarakat telah jadi pecah belah. Satunya ikut Musa, sujud kepada Allah, sembahyang. Satunya rata-rata rakyat Mesir Kipti puja Firaun, puja macam-macam. Jadi macam satu perkara pecah belah. Jadi pahaman mereka mungkin perkara ni rusak. Wa yadaraka wa alihatak, dan dia membiarkan tidak memuja kamu dan membiarkan tidak memuja ilah-ilah kamu yang lain. Dia hanya ada satu ilah. Kita orang Mesir semua ada banyak ilah, kamu pun ilah. Jadi dia tinggal cara kita, dia buat cara dia, jadi pecah belah. Qala Firaun, setelah dengar nasihat pembesar, apa kata Firaun? Sanuqattilu abna'ahum, kami akan bunuh. Kami akan buat keputusan bunuh akan anak-anak lelaki Bani Israil. Wa nastahyi nisa'ahum, kami akan membiarkan wanita-wanita mereka menjadi qali dan hamba abdi. Wa inna fawqahum qahirun, bahawa kami ke atas mereka Bani Israil semua amat berkuasa, penuh dengan kemampuan. Ini kata-kata Firaun. Setelah keputusan yang diiklankan oleh Firaun, nak buat begitu, nak buat begini, apa kata Nabi Musa kepada kaum dia? Makna Firaun dengan cara dia, fahaman dia nak buat. Ulama tafsir kata, bunuh anak ni sebelum ni adalah berlaku, tapi bunuh anak yang diberitahu pada masa ni depan Nabi Musa ni tak pernah berlaku, tak akan berlaku, sebab mereka mati lebih dahulu. Tapi cakapannya memang begitu, dia nak buat tu, nak buat ni. Allah Ta'ala beritahu pada kita, Nabi Musa memberi nasihat kepada kaumnya untuk menghiburkan hati kaum. Kalau orang yang sombong dan takabur seperti ini beritahu dia buat tu, dia buat ni, kita ada Allah Ta'ala. Kita ada Allah Ta'ala yang lebih besar pada segala-gala. Jadi qala Musa liqaumihi, berkata Musa kepada kaumnya, ista'inu billah. Ini tauhid dalam isti'anah. Inilah masa tauhid diguna pakai dengan cara yang sebenar. Ista'inu billah. Kamu hendaklah minta bantuan hanya kepada Allah. Wasbiru, sabarlah dengan cara ini, jangan duk minta apa-apa lain dengan cara lain. Jadi ista'inu billah. Iyyaka nasta'in. Kamu semua hendaklah minta bantuan dan pertolongan hanya kepada Allah. Wasbiru, dan sabarlah kamu, jangan buat perkara-perkara yang mendurhakai Allah. Jangan buat perkara-perkara yang memurkai Allah. Apa yang mereka akan buat pada kamu, sabar sajalah. Dan memang lepas isti'anah ni ada, dan Allah Ta'ala buktikan apabila hamba memohon pertolongan hanya kepada Allah, semua Bani Israel yang ada bersama Nabi Musa ni tidak dapat diganggu oleh Firaun sedikit pun. Semua selamat. Allah buka jalan luar biasa dan mereka menyeberang hingga ke sana. Dan yang bercakap angkuh dan sombong, Firaun dan tentera semua sekali, Allah Ta'ala kumpulkan dan Allah tenggelamkan dalam. Jadi di sinilah nak beritahu, isti'anah kepada Allah Ta'ala tetap memberi kesan. Tetap memberi kesan. Jadi Nabi Musa pujuk kaum. Nabi Musa pujuk kaum. Kamu semua mintalah bantuan dan pertolongan kepada Allah saja. Wasbiru. Apa-apa pun sebelum itu, sabar. Maknanya, bila Allah nak zahirkan pertolongan, macam mana cara Allah Ta'ala nak tolong, sabar. Tunggu. Innal arda lillah. Bumi semua ni milik dia. Milik Allah. Yurithuha man yasha. Dia akan mewariskan. Dia akan beri. Mewarisi man yasha. Siapa-siapa yang dia kehendaki.
min ibadihi, di kalangan hamba. Tak perlu bimbang, bumi ini adalah milik Allah. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik berpihak kepada golongan yang bertakwa, yang takut kepada Allah, yang jaga akidah daripada syirik, yang jaga amal daripada durhaka. Setelah nasihat Nabi Musa didengari oleh Bani Israel, apa kata Bani Israel? Di sini Allah Ta'ala adakan satu bentuk laporan orang yang kurang tarbiyah. Ulama dalam perkara kurang tarbiyah, dia beritahu orang yang betul-betul ditarbiyah oleh Allah, Nabi sendiri. Nabi lah orang yang betul-betul berada di atas tarbiyah. Orang yang dapat wahyu secara direct, dan orang yang menyampaikan wahyu ni orang betul-betul ditarbiyah oleh Allah. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW, ini semua cerita yang ada dalam Al-Quran ini adalah sebagai satu nasihat. Jadi Nabi kita SAW walaupun diutus sebagai Nabi hanya 23 tahun, sedangkan Nabi kita adalah Nabi untuk akhir zaman, sepanjang zaman. Itu Nabi ajar cara-cara tarbiyah yang baik kepada sahabat baginda. Ajar semua sekali. Apa-apa ajaran wahyu, Nabi ajar cara beramal dengannya, cara menyampaikannya. Jadi para sahabat radhiyallahu anhum, alhamdulillah, bersama Nabi pun Allah Ta'ala zahirkan bantuan dan pertolongan. Tanpa Nabi pun Allah Ta'ala zahirkan bantuan dan pertolongan. Rom dan Parsi jatuh pada zaman sahabat, Nabi sudah tiada. Jadi sini satu bentuk tarbiyah, iaitu Nabi Musa AS diberi kepada dia suatu kefahaman supaya memberi nasihat kepada kaum bergantung kepada Allah. Orang sudah ditarbiyah oleh Allah ni, maknanya perkara apa pun berlaku, minta pada Allah. Itu saja cara dia. Apa-apa pun kita kena sabar. Dan dunia ni milik dia. Dia nak bagi pada siapa dia berhak. Tapi ingat, kesudahan selepas dah mati kepada orang bertakwa. Kesudahan kepada al-aqibah ni mana kesudahan. Penamat hidup seseorang itu yang baik bagi orang bertakwa. Jangan kamu tak takut pada Allah, kamu kena takut pada Allah. Orang yang ditarbiyah itu Nabi kaum, macam mana jawapan dia? Sini adalah bentuk ayat sebagai tasjil, laporan Allah Ta'ala kepada kita semua, golongan yang daif tarbiyah dia, mana golongan yang lemah. Qalu, kata mereka, udina min qabli an ta'tiyana, kami telah diganggu, kami telah disakiti oleh Fir'aun sebelum kedatangan kamu wahai Musa. Wa min ba'di ma jitana, dan setelah kedatangan kamu wahai Musa. Tak habis-habis gangguan ni. Sebelum kamu mari sini pun kami diganggu, dizalimi. Setelah kamu datang pada kami pun kami diganggu dan dizalimi. Makna sifat tak sabar. Sedangkan sudah ada perubahan. Setelah datangnya Fir'aun, setelah datangnya Nabi Musa, berterus terang dengan Fir'aun supaya bebaskan, maknanya kaum tadi sudah ada suatu pembela. Makna dia sudah ada satu peguam, maknanya nak menyelamatkan daripada terus ditindas. Dan pembela tadi sudah zahirkan bukti demi bukti dan berjaya demi berjaya dah ada dalam pembelaan itu. Sepatutnya kaum sedar kita sedang dalam keadaan dibela. Sebelum ni kita tidak ada siapa pun yang ingin membela kita. Ini sudah ada. Itu satu perubahan yang besar. Tapi apa yang difahami oleh kaum sama saja. Ini daif. Tak boleh nak bezakan sebelum kedatangan Nabi Musa berbanding selepas kedatangan Nabi Musa. Jadi dia kata kepada Nabi Musa, udhina, kami telah diganggu min qabli an ta'tiyana, sebelum kamu datang kepada kami wahai Musa. Wa min ba'di ma ji'tana, dan setelah kamu datang kepada kami wahai Musa. Tak habis-habis gangguan ni. Mana tak sabar. Qala, kata Nabi Musa, asa rabbukum an yuhlika aduwakum. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghancurkan juga musuh kamu. Wa yastakhlifakum fil ard, dan akan menjadikan kamu pengganti setelah hancurnya kaum musuh. Akan menjadikan kamu sebagai pengganti, hidup dengan aman di dunia ini. Fa yanzura kaifa ta'malun, setelah kamu mengganti mereka, apabila mereka hancur, Allah Ta'ala akan sentiasa melihat kamu, bagaimana amalan-amalan kamu seterusnya.
Masih taat ataupun macam mana? Kita akan sambung. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma waffiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan min al-ula. Radina billahi rabban wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. وصلى الله عليه وسلم.